Jadi bersama kita pada pagi ini kita jemput tetamu kita yang akan memperkatakan mengenai dengan Hari Antarabangsa Warga Emas, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Hafiz bin Kifli, merupakan Ketua Unit Warga Emas Jabatan Pembangunan Masyarakat. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan dan Puan. Ya, apa khabar Tuan pagi ini? Alhamdulillah. Sihat ya? Tuan dan Puan? Alhamdulillah kami berdua bersihat, terima dalam keadaan kasih. baik Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Tuan kerana berkesudian meluangkan sedikit masa bersama di Rampai Pagi ini untuk kita ini memperkatakan ya. Tadi ada kami kongsikan sedikit ya mengenai dengan Hari Antarabangsa Warga Emas ini. Jadi secara rincinya insya-Allah akan kami serahkan kepada Tuan sendiri untuk menjelaskannya. Jadi bilakah sebetulnya Tuan ya Hari Antarabangsa Warga Emas lazimnya kita disambut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada pagi ini. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan terima kasih kepada penyampai dan pihak RTB kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi mengenai sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas tahun 2025. Kalau kita ni bercakap tentang Hari Antarabangsa Warga Emas ataupun kalau lebih pendeknya adalah HAWI, ianya adalah salah satu sambutan di seluruh dunia untuk menghargai jasa dan sumbangan besar warga emas kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sambutan ini adalah menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran tentang peranan penting warga emas dalam pembangunan sosial dan pembangunan negara. Secara khususnya Hari Antarabangsa Warga Emas seperti yang Tuan sudah beritahu tadi adalah disambut setiap 1 Oktober. Jadinya pada tahun ini ia adalah pada hari esok 1 Oktober 2025 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Okey, bagi negara Brunei Darussalam pula sambutan ini diraikan pada kali yang ke-22 tahun. Ini jelas diorang menunjukkan betapa pentingnya warga emas ini diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Ya, Alhamdulillah ya. Itu jadi sedikitnya mengenai dengan sebutan Hari Antarabangsa Warga Emas bagi tahun ini adalah kali ke-22 ya. Jadi ini Tuan, mungkin boleh Tuan kongsikan juga kepada penonton kita apakah tema dan juga objektif sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas pada tahun ini. Mungkin boleh kongsikan secara lebih terperinci ni Tuan. Silakan. Bagi tema Hari Antarabangsa pada tahun ini, kalau secara global ataupun tema yang sudah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah all the persons driving local and global action, our aspirations, our well-being, our rights. Namun pada tahun ini ada sedikit perbezaannya, di mana di peringkat kebangsaan negara Brunei Darussalam menyelaraskan tema ini dengan Pelan Tindakan Warga Emas 2025 hingga 2030, iaitu dengan konsep successful aging dan intergenerational approach. Maka tema rasmi negara Brunei Darussalam bagi HAWI 2025 ialah all the persons driving local and global action towards successful aging and intergenerational synergy, ataupun dalam bahasa Melayunya, warga emas pemacu tindakan tempatan dan global, meniti hari tua dengan berjaya dan sinergi intergenerasi. Dari segi objektif pula, sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya lah, sambutan ini orang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga dan melindungi warga emas, memberikan penghormatan atas sumbangan mereka, menyemai sikap peduli antara generasi dan menggalakkan warga emas ini terus aktif dalam kehidupan dari segi fizikalnya, dari segi sosialnya, emosi dan juga kerohanian. Dan bukan itu saja Tuan ya, maksudnya tema telah pun disediakan. Kita yakin pasti ada aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur ya, iaitu sempena dengan Hari Antarabangsa Warga Emas bagi tahun ini. Jadi untuk kita ni di negara Brunei Darussalam mungkin dapat dikongsikan apa pula aktiviti-aktiviti yang akan mengambil tempat. Okey. Untuk sambutan tahunan ini, negara Brunei Darussalam memberikan penekanan kepada acara yang berkonsepkan keagamaan dan juga riadah. Okey, pertama sekali dari sudut keagamaan, antara acara utama ialah musabakah tilawatil Al-Quran, pusat kegiatan warga emas yang dianjurkan bersama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama.
Okey, untuk makluman penonton semua juga, peringkat saringan musabakah telah dilaksanakan pada 23 September yang lalu, manakala peringkat akhir akan diadakan pada petang ini nanti. Ya. InsyaAllah ada 8 peserta, 4 qari dan 4 qari'ah yang akan bertanding. Ya. Okay. Seterusnya, esok pada 1 Oktober, kita akan mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Antarabangsa Warga Emas yang ke-23. Dalam majlis ini juga kita akan mengumumkan para pemenang musabakah yang tadi itu. Okay. Jadi nampak kita ni acara keagamaan ni orang menggambarkan bahawa successful aging ni bukan saja orang sehatnya dari segi kesihatan, mental, fizikal, tapi orang juga kerohanian dan spiritual. Betul. Okay. Tadi saya cakap ada 2 konsep Satu keagamaan yang ni riadah pula. Okay. Kalau dari yang berkonsepkan riadah ada 2 aktiviti utama. Yang pertama adalah walkathon yang dianjurkan bersama Pertubuhan Warga Emas. Okay. Di mana kita ni akan mengumpulkan warga emas, keluarga mereka, persatuan-persatuan dan juga orang ramai. Acara ni orang bukan sekadar untuk kesihatan tapi juga untuk memperkukuh ikatan silaturahim itulah. Sama juga untuk kita ni menghargai warga emasannya. Ni orang kadang-kadang mungkin kita ni ada pendapat warga Masar ni di rumah saya saja. Jadinya acara ni membuktikan orang warga Masar ni orang boleh melakukan aktiviti-aktiviti macam riadah ataupun kesukanan inilah. Okey, walaupun tarikh pendaftarannya sudah pun ditutup, namun orang ramai masih dialu-alukan untuk hadirlah untuk meramaikan majlis tersebut. Okey, acara yang kedua pula terlupa saya mention tadi, tarikhnya adalah 5 Oktober 2025 iaitu hari ini di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Okay, bagi acara kedua pada 19 Oktober nanti ada satu aktiviti iaitu The Golden Amazing Race yang akan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja yang melibatkan kira kawasan sekitarnya itulah. Okay, yang melibatkan warga emas itu bergandingan dengan belia. Baru saja kami membukakan pendaftarannya melalui IG Japim Brunei yang melibatkan pasukan itu mempunyai 2 orang warga emas dan 2 orang belia. Jadinya dengan aktiviti ini kita ni orang berharaplah berhasrat untuk melihat macam mana orang interaksi dengan warga emas bersama belia itulah dalam satu kumpulan. Okay, seperti mana yang saya mention tadi, kalau mahu mengetahuinya sila pergi ke social media lah iaitu Instagram Japim Brunei. Okay, lagi satu seperti yang sudah diperkatakan tadi, sambutan Hawi tahun ini juga diserikan dengan penyalaan lampu di tempat-tempat ikonik negara seperti Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Stadium Negara Hassanal Bolkiah. InsyaAllah akan dinyalakan lampu berwarna kuning keemasan. Kenapa warna itu dipilih orang? Sebaik ia menandakan simbol penghargaan kepada warga emas yang meniti usia emas dengan penuh kebijaksanaan dan pengalaman. Ya, jadi itulah antara aktiviti-aktiviti yang diadakan bersempena dengan Hari Antarabangsa Warga Emas bagi tahun 2025. Jadi mengenai dengan penyalaan lampu berwarna kuning keemasan di beberapa buah tempat itu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan bangunan Stadium Negara Hassanal Bolkiah, di mana penyalaan lampu ini akan bermula pada hari ini 30 September hingga 1 Oktober dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Jadi kepada kita ni yang mungkin menyaksikan penyalaan lampu tersebut, mungkin kita ni boleh kita ni sama-sama mengambil gambar di lokasi-lokasi yang diterangi cahaya kuning keemasan, dan barangkali mungkin boleh kita ni memuat naik ke media sosial. Artinya sebagai untuk memberi sokongan bagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas. Betul sekali. Jadi selama 5 jam ianya akan dinyalakan nanti insyaAllah bermula pada malam nanti 7 malam hingga 12.30 malam nanti Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk orang mengambil gambar daripada jarak yang jauh lebih cantik Intan. Dan seterusnya ni tuannya, apabila kita bercakap mengenai dengan warga emas ini, mungkin boleh dikongsikan juga mengapakah pentingnya untuk warga emas ini diraikan. Pasti ada signifikan yang dapat tuan kongsikan, silakan. Mungkin para penonton bertanya-tanya kenapa
kita ni mesti meraihkan warga emas ni. Okey, sebenarnya warga emas ni adalah aset yang sangat berharga. Ya. Kalau dilihat kembali warga emas ni sebenarnya mereka lah yang berkorban dan banyak berjasa dalam membangunkan kita punya negara ni. Ya, betul. Kalau tidak ada pengorbanan mereka pada masa dahulu, kita tidak akan maju seperti masa ni. Okay. Jadi segala orang nikmat kesejahteraan yang kita ni enjoy masa ni orang adalah due to pengorbanan warga emas yang terdahulu ni. Lagi satu juga kita ni indahkan jadi muda. Kita ni akan menua. Kita ni akan jadi warga emas satu hari nanti. Kalau kita ni memuda, mungkin saya pun mencari tahu ubatnya di mana kalau kita ni kan jadi muda. Okay. Jadi kita ni tahu juga warga emas ni orang kalau dorang meningkat usia tu kadang-kadang kesihatan dorang akan terganggu, kesihatan dorang akan menurun. Jadi pentingnya kita ni memastikan kesejahteraan mereka tu terpelihara. Jadi kita ni mesti menekankanlah kepentingan warga emas ni dalam masyarakat kita ni. Lebih-lebih lagi peningkatan jumlah warga emas di negara Bandar Darussalam menjelang 2030 ni akan meningkat. Jadinya kita ni akan menjadi super age society. Di mana trend kelahiran itu menurun tetapi trend penuaan adalah meningkat. Okey. Jadinya jadi tanggungjawab kita ni lah untuk memberi penghargaan dan sokongan agar orang mereka ni terus hidup sejahtera dan bermaruah. Artinya nanti kita ni pun akan hidup sejahtera dengan bermaruah lah. Betul. Kena dengan belayan tangan daripada kedua ibu bapa tani selaku warga emas ini yang membentuk Ketani sebagai generasi yang ada pada sekarang ini. Dan nanti akan kita kongsikan satu video yang akan kita paparkan dan kita kongsikan bersama dengan penonton kita juga. Tapi sebelum kita bersama ataupun menyaksikan video tersebut, kita ingin mengetahui tuan, apakah mesej ataupun nasihat yang ingin disampaikan khususnya kepada generasi muda dalam menghargai dan juga menyokong warga emas ini? Okey, kepada generasi muda nasihat saya ialah kita ni hendaklah terus menghormati dan menghargai warga emas itu. Mereka nyorang adalah sumber nasihat kita ni, bimbingan dan nyorang memberikan pengalaman yang tidak ternilai lah. Hubungan nyorang antara generasi ni nyorang ibarat macam dalam perlombaan. Betul. Kalau sekiranya kita ni for example dalam pelarian baton pelarian relay, kita ni menunggu baton yang diberikan oleh warga emas itu. Betul. Jadinya kalau kita ni dah menerima dengan baik, kita ni akan dapat meneruskan perjalanan kita ni itu dengan sempurna. Jadinya kalau sebagai generasi muda juga masa ni banyak kadang-kadang ada yang renggang hubungannya dengan nenek mereka ataupun ibu bapa mereka. Kadang-kadang ada reasonnya cucunya bercakap English, ibu punya nini ni dah pandai. Ada juga pasal dalam satu keadaan itu gadget itu menjadi penghalang. Kadang-kadang cucunya bermain gadget, Indah yang melayan nininya di rumah. Tetapi jangan melawan juga warga emas masa ni pun handal juga dengan bergadget ni. Jadinya tapi yalah warga emas sama generasi muda ni kalau boleh mencari apa saja kaedah mereka lah untuk mengeratkan hubungan silaturahim mereka tu. Jadi kita ni belajar dari pengalaman and then orang kalau ada kesalahan ataupun mistake apa tu kita ni perbaiki. Dengan cara tu kita ni bukan saja menunjukkan penghargaan tapi juga memastikan orang kesinambungan pembangunan keluarga, masyarakat dan negara yang lebih kukuh. Alhamdulillah ya. Jadi kita bercakap mengenai dengan warga emas ini, memangnya perlu kita ni menitik beratkan mengenai dengan kesejahteraan mereka. Dan apatah lagi kalau kita bercakap mengenai dengan warga emas ini, ia merupakan adalah aset berharga di mana kita sering mendengarkan di mana warga emas amat kaya dengan pengalaman dan sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai panduan cara hidup. Jadi kita akan mengikuti bersama ni ada satu video. Jadi kita akan saksikan bersama dan kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mengucapkan Selamat Hari Antarabangsa Warga Emas. Bridging the past, inspiring the future. Selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Adi Johari mengucapkan Selamat Hari Antarabangsa Warga Emas Dunia dan saya berharap
kepada semua warga emas dapat sama-sama meraihkan Hari Antarabangsa Warga Emas Sedunia sepanjang bulan Oktober ini nanti. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Habib Rahman bin Haji Sumardi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Antarabangsa Warga Emas seluruh dunia, dan ucapan saya untuk nenek saya. Walaupun nenek sudah berusia, tetapi semangat nenek masih menjadi inspirasi untuk kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haja Fatimah binti orang kaya Sri Utama Haji Masya mengucapkan selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firul Zakwan bin Haji Muhammad Irwan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Antarabangsa Warga Emas Negara Brunei Darussalam. Usia bukan penghalang, tapi anugerah yang penuh kebijaksanaan. Selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas 2025. Alhamdulillah, itu dia sedikit video ya dapat kita saksikan bersama. Jadi kita masih lagi sebetulnya berada di dalam wawancara Hari Antarabangsa Warga Emas ya. Jadi kalau kita bercakap mengenai dengan warga emas ini, alhamdulillah di negara kita Brunei Darussalam memang warga emas memangnya sangat diambil berat, dan demi memastikan golongan ini akan sentiasa dipeduli dan tidak ketinggalan. Jadi alhamdulillah ada beberapa inisiatif yang telah pun dilaksanakannya oleh kerajaannya bagi sama-sama menjaga kesejahteraan dan juga keselamatan warga emas. Ini termasuk dari segi kesihatan dan juga dari segi pembayaran pencen umur tua ya. Melalui beberapa daripada juga ni adalah untuk memberikan sebagai salah satu kaedah alternatif oleh pihak kerajaan untuk menyampaikan perkhidmatan sosial dengan menghindari sebarang risiko kepada warga emas. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang ingin juga kita ni tambah sedikit mengenai dengan sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas ini. Kalau mungkin ada penjelasan daripada Tuan sendiri ya, mungkin ada sebarang informasi yang ingin disampaikan sebagai penambahannya, ataupun mungkin harapan. Macam mana itu? Okey, mungkin saya tadi tidak memberikan banyak detail tentang walkathon dan juga Amazing Race yang akan diadakan itulah. Jadinya walkathon Warga Emas ini akan berlangsung 5 Oktober di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Secara spesifiknya di kawasan Concourse Stadium. Okey. Jadinya untuk nyorang sebab ada warga emas juga, ada golongan lain. Jadi kita ni nyorang memastikan kesejahteraan mereka tu kita ni mengadakan di Stadium Concourse. Okey, yang ada nyorang bumbung, yang ada supaya nyorang tenanglah, senang untuk mereka berjalan itulah. Dan juga acara itu nanti juga akan melibatkan lucky draw juga. Jadinya orang ramai jika berminat bolehlah sama-sama turunlah untuk meramaikan aktiviti tersebut. Bermula pada jam berapa dah? Bermula jam, insyaAllah pendaftaran pukul 6.30 pagi. 6.30 ya, pada 5 Oktober. Jadi minggu inilah ya Tuan ya, akan diadakan. Jadi itu bagi walkathon Warga Emas ya. Jadi pada 19 Oktober nanti akan ada Golden Amazing Race. Golden Amazing Race. Jadi mungkin ada satu kumpulan ada 4 orang, 2 belia, 2 warga emas dan 2 golongan belia. Golongan belia, Alhamdulillah. Jadi kalau sekiranya ada yang berminat, adakah masih dibukakan, dan juga bagaimana untuk mendapatkan informasi mengenai dengan Golden Amazing Race ini? Sebab saya rasa saya macam tertarik untuk mengikuti. Okey, jika ingin mengetahui lebih lanjut boleh mengagar arah social media Japim Brunei di Instagram. Ada dibuat turunkan. Ada dibuat turunkan poster dan ada kod pendaftaran di sana. Alhamdulillah ya. Jadi itulah antara aktiviti-aktiviti ya yang diadakan yang bersempena dengan Hari Antarabangsa Warga Emas bagi 2025. Alhamdulillah. Jadi apapun ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Tuan ya atas kesediaan Tuan untuk bersama dengan kami di Studio Jubilee Emas TV bagi sama-sama berkongsi dan juga membergakan mengenai dengan Hari Antarabangsa Warga Emas. Jadi Tuan, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada harapan yang ingin Tuan sampaikan? Silakan. Okey, sebelum kita mengakhiri wawancara pada hari ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama menjayakan sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas tahun ini.
bukan saja dengan mengikuti aktiviti ataupun inisiatif yang dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, tetapi orang di level community juga. Seperti yang saya cakap tadi, orang spend time lah bersama warga emas satu, sama ada dengan nini bis kita ataupun dengan ibu bapa bis kita. Jadinya orang jangan menyertai walkathon ataupun amazing race itu saja. Ya sebenarnya lebih luas. Walaupun sebutan Hari Antarabangsa Warga Emas ini hanyalah sekali dalam setahun, tetapi kita ni mesti menghargai warga emas ini setiap hari. Betul. Okay. Semoga dengan penglibatan kita semua, kita ni dapat lagi memperkokohkan semangat kasih sayang, hormat menghormati dan sinergi antara generasi demi kesejahteraan bersama dan keberkatan negara Brunei Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Hafiz bin Kifli, merupakan Ketua Unit Warga Emas Jabatan Pembangunan Masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.